Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jam di studio 10 lebih, 10 malam lebih sikit. Okay, hari ni kita santai-santai saja. Hari ni video ni nak padam dalam masa 24 jam sajalah. Okay, hari ni saja nak sharing-sharing kepada semua rakan-rakan yang buat bisnes, sama ada di Volten atau di syarikat-syarikat lain, atau kawan-kawan yang blank otak dia tak tahu nak buat apa dalam keadaan COVID-19 sekarang ni. Ada yang kena buang kerja, ada yang menganggur. Memang kalau kita tengok uh, banyak rakan-rakan kita sekarang ni menghadapi tekanan luar biasa dalam kita punya life, kita punya kehidupan kita. Ialah kita berdoa semoga uh, virus COVID-19 ni cepat habis, semua kita dapat, banyak orang semua dapat kembali bertugas macam biasa dan menyelesaikan banyak masalah finansial, masalah keuangan dalam diri kita. So hari ni kita sambil santai-santai. Hari ni habis kerja, semua kerja pun dah settle. Tadi pergi jumpa kawan-kawan, sharing-sharing apa yang patut. So hari ni saya nak share sikit banyak apakah yang dimaksud dengan perkataan stupid. Okey, stupid. Apa itu stupid? Jadi dengan mudahnya orang bagi ketahui itu adalah bodoh. Dan yang kedua, lawan pada stupid ni adalah bijak. Orang bodoh lawannya adalah bijak. So sebenarnya betulkah orang tu bodoh dan betulkah orang tu bijak? Dan daripada bodoh menjadikan bijak, dan banyak orang katakan sebabkan bijak dia mendapat keputusan. Maksudnya target apa yang dia nak tu dia capai. So hari ni saya nak cuba nak buat correction, pembetulan daripada perkataan bodoh itu. Jadi banyak orang di dunia ini hari ini dengan mudah mengatakan orang tu bodoh, kau ni bodoh, otaknya kayu, bodoh macam kayu kan. Jadi sebenarnya saya nak bagi tahu kepada anda, perkataan bodoh tu tak ada sebenarnya. Hari ini saya nak bagi tahu kepada anda, banyak orang bila kita buat sesuatu tak sukses, tak berjaya, banyak orang disebabkan kebodohan kita. Disebabkan kita. Dan apa sebenarnya bodoh tu? Perkataan bodoh tu sebenarnya apa? Betul ke kita ni bodoh? Sebenarnya saya bagi tahu kepada anda, mana ada orang bodoh. Di dunia ini tak ada orang bodoh pun. Bodoh tu sebab dia, anda tahu tak, bila kita tidak mengetahui sesuatu dan kita tak boleh melakukan sesuatu. Bila kita tidak boleh mengetahui sesuatu, pasti kita tidak boleh melakukan sesuatu. Bila kita merasakan kita buat tindakan disebabkan oleh pemikiran kita yang tak tahu tadi, maka orang akan tengok kita bodoh. Jadi sebenarnya adakah kita bodoh? Sebenarnya saya bagi tahu kepada anda, inilah jawapan kepada kenapa banyak orang tidak mencapai target dalam kehidupan dia. Dia begitu susah untuk mencapai target. Anda tahu tak? Dan banyak orang pula membuat orang kata satu jawapan yang salah. Itu mengatakan orang tu bodoh, dia ni memang mangkuk, dia ni bodoh, tak boleh melakukan sesuatu. Sebenarnya saya bagi tahu kepada anda, perkataan bodoh ni amat sukar kita nak temui orang yang bodoh. Nak temui orang yang bodoh tu tak ada. Kita tafsirkan bila kita tidak mengetahui melakukan sesuatu, kita katakan orang bodoh. Sebenarnya apa? Contoh, kalau seorang tu buat, dia tak boleh nak sukses, dia buat tak berjaya, anda tahu tak, bodoh betul engkau ni kan. Perkataan yang paling orang tu memang bodoh. Sebenarnya bukan itu saya bagi tahu kepada anda. Bodoh ni sebenarnya hampir-hampir tak wujud di muka bumi ni. Kalau orang yang normal, anda tahu tak, orang yang normal, manusia yang normal biasanya tidak bodoh. Dia bukan bodoh. Bodoh ni susah. Bodoh ni satu benda yang ajaib di dunia ni. Kalau kita nak jumpa orang bodoh, memang sukar. Memang tak ada nak dengar cerita pun. Cuma kenapa banyak orang sekarang ni dia merasakan orang mengatakan dia bodoh. Okey, sebenarnya begini. Hari ni saya buat satu explanation, penerangan detail kepada anda sedikit untuk anda share, mungkin untuk diri sendiri, untuk diri saya sendiri, dan untuk anda, dan juga untuk orang. Kadang-kadang kita sangka dia bodoh, kadang-kadang kita merasa diri kita ni bodoh. Sebenarnya saya nak bagi tahu pada anda ni, dia punya result apabila ni saya cakap ni tentang bisnes tau. Setiap saya punya video adalah berkait dengan bisnes yang kita sedang buat. Tak kisahlah anda buat bisnes apa pun. Sebenarnya dia kata, ada orang dia tidak mahu mengatakan aku ni bodoh, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Jadi sebenarnya apa dia? Okey, saya bagi tahu kepada anda. Bodoh itu lain tafsiran dia. Tidak tahu itu lain tafsiran dia.
Banyak orang dia mengatakan orang yang tidak tahu itu bodoh. Dia bodoh ni, anda tahu, bodoh ni, anda buat apa, fikir apa, study apa pun dia tak tahu. Dia buat macam mana pun, memang dia tak boleh buat. Anda terus 2 campur 2. Ajar dia 2 campur 2. 4. Dia jawab 4. Saya lagi tanya balik 2 campur 2. Apa benda? Itu namanya bodoh. Tapi ada ke orang macam tu? Sebenarnya ada. Tetapi dia mesti ada problem dekat mental. Orang yang normal biasanya tidak ada perkataan bodoh dalam diri dia. So, sebab apa? Kita banyak sekali kita dengan mudah mengatakan orang tu bodoh. Contoh, bila kita buat sesuatu dalam kita punya kehidupan kita untuk mencapai target kita. Contoh, bagi orang-orang, kawan-kawan kita di Voltaire ni, contoh. Dia merasakan dia bodoh. Dia bodoh, dia bangang, dia bahlul, dia tak tahu nak buat. Akhirnya dia stop, dia berhenti. Sebenarnya tidak ada perkataan bodoh. Perkataannya lebih tepat, anda tahu dah, tidak tahu. Perkataan yang lebih tepat adalah tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Sebab dia tidak mahu belajar. Dengar baik-baik. Bukan bodoh, tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak mahu belajar. Mana ada orang belajar yang tidak tahu? Kan sukar. Contoh kalau kita ambil matematik, 3 campur 2, 5. Pada peringkat awal, kita pun tak tahu. Pergi sekolah, cikgu akan tunjuk 3 jari, campur 2, kira balik 5. 3 campur. Mula-mula kan, bukan dia bodoh. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Bila dia ajar, dia tahu tak? Dia tahu. Dia tahu. Jadi dia bukan bodoh. Dia tidak tahu. Samalah bila saya relate dia dengan bisnes. Anda tahu tak? Kebanyakan kita gagal dalam bisnes. Kenapa? Bukan kita bodoh. Kita tidak belajar. Belajar cikgu. Tapi anda belajar darjah 1. Dia nak kena pergi kepada peringkat universiti. Anda belajar peringkat 1. Maksudnya baru nak tingkatan 2. Anda dah stop. Anda dah malas nak belajar. Anda rasa susah. Jadi sebab tu anda tahu tak? Maka dia stop. Bila dia stop, dia duduk dalam kategori tidak tahu. Macam mana nak mencapai sesuatu target tu dia tidak tahu. Sedangkan dia punya konsep pembelajaran kita tu sebenarnya tinggi. Tidak habis. Sama zaman, tengok zaman pun berubah sekarang kan. Dulu kita, zaman-zaman dulu kita kirim surat. Lambat. Bila kita mula-mula, lepas tu kita ada telefon. Kita telefon rumah. Belum ada handphone. Lepas tu canggih sikit. Dia pakai telefon dekat public phone. Berbaris kita masa tu nak telefon. Kemudian mula mencipta handphone. Lepas tu mula mencipta sampai sekarang ni tengok makin berubah. Jadi kalau kita menggunakan cara yang sama, teknik yang sama, cara berfikir yang sama dulu kita buat dan kita berada pada zaman sekarang, itu menyebabkan pengetahuan kita banyak yang tertinggal. Bukan kerana kita bodoh. Masalahnya bila kita dah tak tahu, kita tidak mahu belajar. Majoriti, anda tengok punca dia bukan dia bodoh. Dia menggunakan tidak mahu belajar. So, anda tahu tak punca dia apa? Sebab dia malas berfikir kan. Bila malas nak fikir, dia tidak akan belajar. Malas berfikir menyebabkan kita tidak mahu belajar. Malas nak fikir. Itu yang puncanya. Kalau saya tanya anda, malas tu sebenarnya apa? Perasaan malas tu. Ini yang susah ni. Jadi anda tengok bodoh tu tak ada. Yang sebenarnya anda tak tahu. Tak tahu tu sebabkan tidak mahu belajar. Belajar sedikit, anda tengok serabut kepala nak fikir, maka anda stop. Anda belajar di stop di situ saja. Kemudian anda balik dulu. Orang kata kita ni bodoh sangat. Saya ni bodoh, cikgu. Saya tahu bukan kita bodoh, tidak. Sebab tu saya bagi tahu kepada anda, dalam setiap training, dalam setiap motivasi, kita semua orang berhak mencapai apa yang dia hendak. Semua orang. Cuma bila kita buat sesuatu kesilapan, kita tidak mau lagi upgrade kita. Kita tidak ada perkataan why. Kita jarang-jarang menggunakan perkataan why. Kenapa aku tidak boleh melakukannya? Kenapa orang lain boleh? Kenapa aku tidak boleh? Mesti ada perbezaan daripada dia punya pengetahuan dia dan action, tindakan dia. Walaupun mungkin tindakan sama, kalau pemikiran berbeza, akan menghasilkan keputusan yang berbeza. Cikgu, macam mana nak buat sesuatu tu supaya kita capai sama macam orang lain? Anda kena berfikir sama seperti orang lain berfikir dan bertindak sama seperti orang lain bertindak. Jadi, dia akan dapat keputusan yang sama.
Saya ulang lagi sekali. Anda kena berfikir, belajar berfikir macam mana orang lain berfikir. Maksudnya dia belajar apa, anda pun follow belajar apa. Kemudian bagaimana mereka bertindak, anda juga bertindak sama macam orang lain. Jadi dia akan menghati keputusan yang hampir sama dengan orang itu. Malangnya bagi kita, kita mahu keputusan yang sama tetapi kita berfikir yang berbeza, malah tindakan kita jauh lagi berbeza dan kita menyalahkan sana sini menyebabkan kita tidak boleh menghasilkan sesuatu sama sukses seperti orang lain. Ini punca dia. Anda tengok benda ini tidak pernah berdebat, tidak pernah dibincangkan dalam training, dalam motivasi. Kebanyakan sistem motivasi di dunia ini selalu membekalkan semangat, sedikit kepengetahuan, tindakan, dan dia suruh anda try, just do it. Tapi sebenarnya pengekalan untuk kita melakukan sesuatu dalam diri adalah buang perasaan tidak mahu. Anda bukan bodoh, kita bukan bodoh, tapi kita tidak mahu mencapai apa yang kita ingin. Kita tidak mahu. Sebab syarat untuk mahu, anda perlu melakukan semua ilmu-ilmu atau knowledge pengetahuan yang ada tu, anda perlu penuhi dia. Kalau sekadar anda belajar sahaja tetapi anda tidak melakukan hasil daripada itu, dia ada action, tindakan dia, anda pun tidak mengikut bagaimana kaedah yang telah diajar atau yang ditetapkan untuk orang yang sukses, anda langgar peraturan tu, menjadikan anda susah untuk mencapai dia. Dia so simple. Sebab walaupun anda tengok satu, kita nak berjaya, contoh kawan-kawan kita di Volten, saya sendirilah contohnya, senang sikit nak sukses semua. Cuba anda tengok punca dia dekat mana. Kenapa kita lambat untuk melakukan sesuatu, kita lambat untuk mencapai sesuatu. Cuba kita ambil satu contoh orang yang sukses. Cuba kita tengok, senang saja. Dia tahu apa, bukannya susah sangat. Kalau contoh di Volten ni bukannya susah sangat. Dia punya knowledge, pengetahuan dia. Okey, apa yang cikgu, sekarang ni cikgu pandai bercakap kat depan. Lalu cikgu tunjuk kat kami bagaimana cara untuk kita sukses di Volten ni, mencapai. Okey, saya boleh bercakap kepada anda sebab saya pun sedang melakukannya bersungguh-sungguh. Mungkin saya tak mencapai ke tahap 100%, tapi sekurang-kurangnya saya duduk di kadar 70%, berhempas pulas untuk mencapai sesuatu melalui berbagai-bagai pengetahuan dan teknik yang kita ada. Okey, saya bagi tahu kepada anda, satu, knowledge itu, pengetahuan itu adalah relate dengan apa yang kita target. Bukan kita buat hal-hal yang tidak berkait dengan apa yang kita target. Okey, contoh saya nak share kepada kita ni semua untuk rakan-rakan saya, termasuk untuk saya sendirilah di Volten ini. Okey, hari ini saya share dengan anda semua untuk diri saya sebenarnya. Ingat, setiap kali ceramah saya tidak pernah mengajar anda, tidak pernah nak tolong jadi sifu kepada anda, nak tolong tunjuk. Tak, saya suka share saja. Apa yang saya fikir, apa yang saya lakukan, kalau dia baik, saya suka share dengan anda. Okey, so hari ini untuk anda yang gagal di Volten berkali-kali, untuk hari ini saya tunjuk sedikit kaedah dia macam mana. So anda tolong bagi perhatian, tengok baik-baik. Saya akan bermula daripada keadaan 0 sampai ke keadaan 100%. Mungkin tak capai ke 100%, sekurang-kurangnya anda hari ini mencapai 50%. Dan anda kalau nak sukses, anda perlu follow. Mungkin ceramah saya ini membosankan anda, tetapi mungkin anda tengok muka saya menyampah sebab saya tak handsome macam Morty. Morty handsome sekarang. Saya tak handsome macam Morty. So hari ini saya nak tunjuk step dia. Step dia. Tengok berapa orang yang boleh tengok. Anda nak dapat step ini sebenarnya bukannya susah mana. Nombor satu, saya bagi tahu kepada anda, bila kita nak mencapai sesuatu dalam bisnes, kaedah yang lebih baik adalah kosongkan kepala otak kita. Anda berani tak buat macam tu? Takkannya, tak akan punya. Sebab dia mesti ada perkataan aku. Aku begini, aku begitu kan. Itu sebenarnya bukannya masalah apa. Masalah dia tak boleh zero dekat otak dia. Walhal kita nak capai sesuatu, anda senang saja kosongkan di kepala itu thinking anda. Ini puaka dia tu ada sikap. Dia apa? Sikap sifat kita itu. Sifat kita tak berjaya nak kosongkan tu, bagaimana data nak masuk dekat kaedah. Jadi anda kosongkan dulu. Bukan saya nak jadi sifu anda, tak. Okey, sekarang ni apa yang kita nak buat? Volten. Contohnya sukses di Volten. Okey, kosong. Aku ada experience, dulu aku pernah berjaya. Itu lain cerita. Kita bukan dia nak hilang. Dulu pengalaman kita semua akan ada dekat otak kita. Kadang-kadang dia jadi masalah bagi kita. Sukses kita dulu kadang-kadang menjadikan kita gagal. Sebab kita tidak berubah. Kita menggunakan kaedah dulu juga. Sebab dulu mungkin aku pernah berjaya. Anda kena ingat,
orang yang berjaya banyak sebab. Satu, nasib dia bagus. Satu, situasi pada keadaan itu dia boleh sukses. Tapi yang saya bercakap ni adalah dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan, kalau kita nak sukses, standard dia apa yang kena buat. Nombor satu, bila kita nak buat sesuatu, segala data yang ada dalam otak kita tu tak akan hilang. Itu kebaikan dia. Tapi keburukan dia, dia menjadikan kita, perangai kita tak akan berubah. Sebab benda data tu, aku dah ada pengalaman dah. Aku tahu semua dah kan. Itu kan data yang anda pernah buat dulu, pernah berjaya dulu. Benda ini dia menjadikan satu tekanan pada diri anda, menjadikan positif negatif kepada anda pula. Kadang-kadang kita tengok banyak orang kata, aku lebih baik sekarang ni pergi ajak orang jadi ejen dekat Voltan ni, biar cari orang baru senang sikit. Orang lama ni susah kan. Pernah dengar tak perkataan tu? Jumpa leader-leader dia kata susah. Aku lebih baik aku suka cari orang baru. Kenapa? Sebab orang baru data dia kosong. Data dalam otak dia tak ada dah benda-benda puaka dalam dia, tak ada. Sebab masalah dekat pemikiran kita, idea kita, otak kita ni ada satu masalah. Kalau sistem komputer, handphone kita, kalau kita ambil gambar, bubuh lagu, bubuh data dalam handphone, kita boleh key in, kita boleh simpan data tu dan kita boleh delete. Kita boleh delete dia. Lagu ni dengar tak sedap, kita dengar Cikgu Amir cakap tak sedap, anda boleh dengar, habis menyampah, delete video Cikgu Amir. Tidak ada masalah kan, boleh delete kan. Tetapi anda ingat, otak kita tak boleh delete. Itu kena jaga-jaga. Dalam otak kita, kalau anda benci tengok muka saya, hari ni anda tengok muka saya ni, Cikgu Amir ni, anda boleh tak lepas ni padam terus muka Cikgu Amir dalam data anda. Lepas ni jumpa saya, tak kenal lah, siapa you? You siapa? Anda boleh tak buat begitu dekat saya? Anda tak akan, anda benci kat saya ke, menyampah dekat saya ke, data muka saya ni dan suara saya sudah masuk dekat anda punya sound system dan sudah masuk dekat anda punya data di otak. Itu Cikgu Amir, mukanya begitu, cakapnya bunyi begini. Itu je. Anda boleh tak hilangkan data tu? Tak boleh dah. Menyampah pun asyik muka. Celaka sungguhlah aku muka dia lagi. Aku nak cuba benci dia, nak cuba buang semua tu, tidak boleh. Itu perbezaan dia. Kalau anda nak tahu kenapa sistem kita punya memory dekat otak kita berbeza dengan sistem dekat handphone kita, dekat sistem komputer. Dalam sistem handphone, komputer, kita boleh delete apabila kita tak nak, tapi di otak kita bila data tu masuk, dia susah nak delete. Itu beza dia. So, bahayanya apabila data-data negatif itu masuk, kita pun tak boleh nak delete dia. Bila kita dah buat melakukan sesuatu itu, kesilapan kita susah nak delete dia. Sebab dia berpuaka dalam hidup kita. Apatah lagi kita tidak tahu hal yang kita buat itu salah. Kita merasakan kita buat itu betul. Saya rasa benda itu betul. Saya rasa. Tapi benda itu sebenarnya salah. Tapi kita merasakan benda itu betul. Data tu tak boleh dibuang di otak kita. Ini saya bercakap tentang nombor satu tadi. Kalau kita nak sukses di Voltan ini, saya bagi tahu kepada anda, nombor satu, kosongkan otak. Nak kosong macam mana, cikgu? Tengok muka cikgu pun, menyampah muka cikgu pun kami tak boleh delete. Letak dia di sebelah. Anda dalam otak ni satu saja. Abaikan otak tu sebelah, tutup dia. Anda tak boleh jumpa saya lain kali, tapi anda boleh lock dia. Maksudnya, ada tapi aku buka file baru, buka otak baru dia. Bahagian otak kita tu boleh bina satu kita punya tabung baru. Buat tabung tu, jadi tutup yang lama-lama tu kita tutup saja. Dia tak hilang tapi kita tutup. Jadi kita tahu ini Voltan adalah satu bisnes baru dalam situasi yang baru. So bayangkan kita buka kotak baru, otak baru, kita mula start dengan zero. Asas kita dah ada semua. Hak mana boleh pakai, kita tarik. Hak mana kita buat perubahan, yang dulu kita lock dia. Kita mula buat idea baru, kaedah baru, teknik baru. Kadang-kadang kita dapat pengalaman baru. Orang berjaya tunjuk contoh bagaimana kita masuk training, kita dapat benda-benda baru. Benda-benda ini kita masuk data. Tapi anda kena belajar. Saya dan anda sama-sama kita kena belajar. Learn. Kan? Jadi macam mana nak jadi bodoh? Kalau kita tak belajar, bila nak pandai? Bila tak pandai, orang kata kita bodoh. Walhal, mana ada orang bodoh di muka bumi ni? Dia tidak tahu, bukan bodoh. Tidak tahu sebab tidak mahu belajar. Ingat, tidak tahu sebab tidak mahu belajar. Cuba anda tengok, hari ni anda kata saya tak pandai lah Voltan. Anda bukan tak pandai, anda tidak mahu belajar. Mengapa anda tidak tahu? Sebab anda tak mahu belajar. Bila belajar, tak fokus. Data tu tak boleh ingat. Tengah-tengah belajar, main handphone kan. Anda tengok, bila kita tengah duduk closing, kita tengah mengajar. Buka handphone, main handphone.
Anda lebih minat handphone daripada kita masukkan data di otak. Dalam training curi, tengok handphone, ambil gambar. Kita do explain anda punya training, tapi anda tak fokus. Macam mana data tu nak simpan? Data tu akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bila kita bagi data, data ni pula cikgu, adakah orang suka dengan ilmu? Semua orang tak suka. Semua orang tak suka. Sebab tu banyak orang tak suka belajar. Kenapa tak suka belajar? Sebab ilmu ni banyak orang tak suka. Benar tak? Sebab apa? Hasilnya belum tahu. Hasilnya tu belum tahu. Kalau mereka confirm kita belajar tu saat lagi dapat kita punya income naik 10,000, confirm mesti semua orang belajar. Tengah malam. Macam contoh, hari ni confirm saya bagi kat anda datang ke Kulim hari ni. Siapa dari kepada yang jauh ke Perak ke datang ke jumpa saya hari ni, saya bagi RM10,000. Confirm saya letak RM10,000. Siapa boleh sampai hari ni? Dengan ada lockdown sekarang ni, dengan ada Roblox sekarang ni, ada tak orang boleh sampai? Saya bagi RM10,000. Siapa sampai ke jumpa saya bagi RM10,000. Confirm saya bagi. Ada tak orang bagi reason? Bila sebut confirm, dia akan lakukan. Dia terus akan datang. Ada Roblox ke, tak ada Roblox ke, jalan gelap ke, jalan belakang ke, dia akan cari jalan untuk capai. Itu perbezaan dia. Saya bagi tahu kepada anda. Kenapa kita tak mau belajar? Sebab benda tu tak confirm. Result yang kita nak dapat tu belum confirm. Bila tengok kawan-kawan lain pula yang belajar di Tampukang, mereka pun tak dapat duit, tak dapat belajar, maka kita tengok, baik aku jangan buang masa macam mereka. Tengok orang tu belajar pun susah. Dia compare orang tu pula. Sebab dia malas belajar tadi. Ini punca dia kat situ je. Saya bagi tahu kepada anda, kenapa banyak orang fail, kenapa banyak orang gagal, kenapa orang give up. Lah, benda ni Tuhan program serupa je kita. Data otak sama saja, tindakan sama saja. Cuma hal-hal negatif tu yang duduk bersimpang giur dalam kepala kita. Hal positif sekejap masuk 2, negatif masuk 1. Hal positif masuk 3, hal negatif masuk 4. Dalam 3 campur 4, 7. 7 tengok dah terbalik lintang pukang lah. Cuba kita kosongkan dia. Jangan campur dia. Kosongkan dia. Okey, sekarang cikgu tunjuk langkah. Saya bagi tahu simple. Kalau anda nak berjaya di Volten, nombor 1, anda belajar semua hal-hal berkait dengan dia punya produk, dia punya sistem, dia punya apa, semua sekali. Semua. Jangan belajar separuh ni, hal-hal ni saat lagi lah. Orang lain tolong aku. Kan semua orang tu, anda buang penyakit tu. Sekejap lagi lah. Bertangguh lagi. Tengoklah minggu depan. Aku belajar tak faham, susah. Tak faham, tutup buku. Tunggu, bagi orang lain tolong buat lah. Apa yang ada, apa yang tolong buat kat aku. Kan itu semua reason penyakit dia. Wah, simple saja. Walau mana sukar sekalipun, kalau anda berkali-kali buat nak register semua tu, anda buat nak belajar produk tu. Kenapa kehebatan Halia Hitam ni, apa benda? Dia malas nak fikir, dia malas tengok dia. Malas nak belajar, suruh orang lain tolong jawab. Ada prospek datang, dia suruh orang lain tolong explain. Ada orang nak jadi ejen, orang lain tolong buat. Kenapa dia minta tolong orang lain? Kerana adakah dia tak mahu buat? Dia sudah lock dalam otak dia, aku tidak mahu buat. Jadi bila kita dah ada perangai aku tidak mahu, dan anda pula bercakap aku mahu sukses, mana mungkin anda, saya bagi tahu dah, syarat untuk kita sukses tu, result tu dia macam maths. Kalau dia bagi tahu 7 campur 2, jawapan dia 9. Anda jangan duk meneraka. Kalau anda nak capai setiap bulan nak capai sesuatu, peraturannya begitu, anda kena faham. Mungkin anda jangan ambil masa lama sangat kalau nak cepat. Kalau nak cepat sukses, jangan ambil masa terlalu lama time. Kan anda tengok simple dalam motivasi, dalam apa, mudah faham tapi susah melakukannya. Mudah kita faham tapi susah melakukannya. Bila kita susah melakukannya, susah untuk kita bertindak. Bila susah untuk kita bertindak, susah untuk kita mencapai target. Dan akhirnya kita give up. Siapa yang punca give up? Kita, bukannya orang lain. Kita. Saya cikgu. Anda tengok, sebab tu saya bagi tahu kenapa saya banyak berdiam saja. Jumpa orang ni cerita, cikgu saya apa, diam je. Ni, selagi tangan boleh akal, otak ni tak gila, tak bodoh, tak bahlul, Allah bagi sama ya dengan kita, maka learn. Tanya peraturan untuk sukses tu di Volten ni macam mana. Tak kisahlah anda yang buat company lain, serupa je, sama saja. Okey, belajar bersungguh-sungguh. Apa lagi tak faham? Produk, belajar. Ni, belajar. Sistem, belajar.
register, belajar. Semua belajar. Bukannya lama. Anda kalau fokus sehari pun boleh faham. Tapi dia sikap kita malas tu, malas nak buat sekarang, malas nak buat esok, kita tangguhkan dia pada minggu depan. Tunggu ada training mari kan, tangguhkan dia. Bila sampai minggu depan, tunggu minggu depan. Kalau ada orang lain, kenapa anda gagal? Sikap malas tadi, malas belajar. Bila malas anda belajar, ada tak tindakan? Ada orang yang tidak tahu dia bertindak. Aku malas berfikir sebab tindakan dia menggunakan tenaga. Ingat, tindakan menggunakan energi, tenaga. Mana lebih senang? Untuk kita berfikir, belajar berfikir menggunakan otak atau mudah kita menggunakan tenaga? Kan bila kita buat tindakan, kita menggunakan tenaga. So, yang mana lebih mudah? Otak berfikir atau menggunakan tenaga? Majoriti menggunakan tenaga tanpa berfikir itu lebih mudah. Sebab tu kita tengok kenapa ramai orang di dunia ini, anda tengok dia suka bekerja mencapai target dia, impian dia, tetapi dia tak boleh capai, malah dia bekerja. Dia hanya menggunakan tenaga. Anda tengok semua kerja yang menggunakan tenaga tak payah berfikir. Itu keadaan paling the worst. Tapi masih okey, dia boleh survive. Orang ni boleh survive, dia menggunakan tenaga maksudnya. Tak payah berfikir. Kalau dia apa nak lakukan, contohlah. Kerja dia bawa kereta saja. Okey, contoh dia jadi driver taksi. Contohlah, satu kawasan kan tak payah fikir, dia dah hafal jalan. Hari start jalan, mana? Kulim. Mana masjid Kulim? Dia pusing sana, pusing. Cerita yang sebut je dia tahu dah. Sebab dia bertahun-tahun duduk situ. Dia kena berfikir dah. Tak payah fikir. Sebut saja dia tahu dah. Jadi esok dia ulang. Berapa lama dah buat? 20 tahun. Kan senang. Tak menggunakan otak kan? Bila otak tu makin lama tak guna, dia makin berkarat. Data-data dia, tempat dia makin macam rumah kita juga. Kalau buruk kereta kita, kalau tak pernah kita gosok, kalau kita tak pernah basuh, jadilah babi pun ada masuk dalam kereta, kita tak sedar. Rumah kita tu kalau kita tengok duk biar tak pernah cuci, tak pernah basuh, tak pernah rumah kita tu pun, kita walaupun kita kata bersih, esok berabuk masuk, esok binatang masuk, macam perubahan akan berlaku. Samalah otak kita kalau tak pernah berfikir, dan lama-lama dia pun berkarat. Bila dia berkarat, kita jadi dungu. Tahu dungu? Dungu. Ajar satu susah faham. Ajar sini tak faham. Akhir-akhirnya tak payah fikir cikgu, buat serabut perut aku. Baik, jom kita minum kopi, kita cerita benda lain. Cerita macam ikan ke, cerita apa ke. Jadi punca dia dekat situ. Jadi kalau kita nak sukses di Volt 10, saya bagi tahu, anda hanya sabar. Satu, sabar. Semua benda tu senang cikgu. Cikgu, macam mana kunci untuk kita berjaya? Nama satu, sabar. Sabar belajar. Sabar sekejap, faham, mengantuk pun sabar. Aku kena tahu kat benda ni. Macam mana, apa voltan, apa hal hitam ni, apa perbezaan hal hitam dengan kunyit hitam ni, apa harga dia macam mana, bisnes ni apa, bisnes pula, contoh e-commerce ni apa, bisnes e-commerce ni, e-commerce dengan bisnes biasa ni apa perbezaan dia. Oh, apa yang bisnes yang kita kena orang berurusan dengan kita, saya pernah ajar. Apa pula bisnes yang jenis kita berurusan dengan orang. Benda tu semua ada dalam kursus-kursus. Tapi ada orang dia dengar, aku dengar dah, aku tahu dah, kan? Aku tahu dah. Kalau anda tahu, anda mesti action yang betul, tindakan anda mesti betul, dan anda mesti dapat keputusan yang sama. InsyaAllah anda akan dapat keputusan yang anda target. Kenapa tak capai? Ada yang tak betul. Tak betul kat mana? Mungkin anda punya belajar tak habis. Dah belajar habis, kan dia tunjuk cara tindakannya macam mana. Okay, anda sekarang ni dah dicerita semua produk begini, sistem e-commerce dia begini semua. Okey, sekarang cuba pula action. Apa itu action? Bagaimana nak explain? Contoh, anda nak jemput kawan kita, join dengan kita, bergabung dengan kita untuk buat bisnes di Volt 10. Tentu kita menggunakan mulut kita, tangan kita, kertas, pen, handphone untuk explain. Itu dipanggil action, tindakan. Bayangkan kalau data anda salah, adakah membentuk tindakan yang betul? Apatah lagi kalau anda tidak tahu bagaimana anda nak bertindak. Cuba anda tengok. Anda tak faham apa-apa, tapi anda nak closing tu macam mana? Contoh dalam bahasa besok kita nak close, kita tu macam mana nak close. Kita tak tahu, dia tanya satu soalan, tak tahu. Sistem ni apa? Tak tahu. Aku telefon upline aku, panggil dia explain. Penyakitnya kan ramai sekarang.
So sebenarnya saya bagi tahu kepada anda, bagi anda yang nak create duduk dari top 20 di Vault 10, nombor satu saya bagi tahu anda, belajar bersungguh-sungguh menghafal semua. Walaupun anda menyampah, walaupun anda bosan, walaupun anda boring, saya bagi tahu kepada anda, untuk menjadi hebat is not so simple. Bukan susah dekat mana nak menghapuskan perasaan perkataan no dalam diri kita. Dan itu tidak, iaitu kita malas nak berfikir, malas melakukannya, susah. Kita rasa kenapa susah? Kita berfikir baru sedikit, kita dah tolak dia ke tepi. Tapi orang yang hebat, tuan-tuan, setiap hari dia menjadikan satu hobi bagi dia untuk dia learn, menguasai segala ilmu yang ada untuk dia capai kejayaan. Dia mengatasi orang lain. Kalau ada orang lebih pandai, aku akan menjadi orang lebih hebat, lebih pandai. Dari situlah dia membentuk satu action, tindakan dia. Mungkin kali pertama dia salah, it's okay, learn something. Oh, jangan buat begini, aku takkan dapat. Learn kali kedua, learn kali ketiga. Dari mana kita dapat tindakan yang betul? Daripada tindakan berkali-kali. Mana ada orang buat tindakan sekali terus berjaya? Mana ada raja kungfu di dunia? Jackie Chan. Hari ni belajar silat, hari pertama bertarung, menang terus jadi champion. Yang dia belajar tu baru dia punya knowledge. Dia belajar. Ingat cerita Jackie Chan. Dia top raja kungfu di dunia. Di China tu. Dia ke masa itu belajar angkat kayu, belajar bawa, tok guru dia ajar bawa besi, bergayut, kepala ke bawah, kaki ke atas. Belum berlawan lagi. Dia baru belajar. Kemudian bagi dia bertarung, nak tengok dia jadi juara tak. Kalah. Tapi dia kalau, oh begini, dia ni kuat, begini, dua, dia mula mengatasi. Kalau dia belajar lagi, oh begini. Lama-lama dia makin pandai. Akhirnya dia menjadi champion. Sama macam kita buat bisnes. Sama. Anda faham itu kan? Sama. Anda semua, kita semua, insya-Allah dengan izin Allah layak untuk capai apa yang kita nak. Cuma kita buat hantu raya. Saya selalu cakap hantu raya. Jadi hari ini saya cakap tentang Vault 10. Bagaimana kita nak sukses dengan Vault 10? Kalau anda rasa lambat untuk sukses, learn. Learn tu bukan maksud saya suruh learn belajar. Okey, berkait dengan apa yang kita buat sudahlah. Tahu kaedah Vault 10 tu apa, produk tu apa, sistem tu mana buat register. Walaupun anda tak boleh hari ni buat. Panggil orang ni ajar, kelas ada ajar. Sampai, bulah, aku faham. Ini aku faham. Dan mula kita convince, kita berjumpa dengan prospek, kita kahwin, oh salah, dia reject kita. Oh, macam Jackie Chan tadi, kalah. Jangan lari. Ini kalah sekali, belajar dah habis dah. Kalah dua kali, berhenti mengatakan aku tidak hebat, aku tidak boleh melakukannya. Ya, kalau Jackie Chan pun macam tu, lawan kali pertama kalah, kali kedua dia kalah walaupun dia belajar 10 tahun. Bapa dia letak Jackie Chan, yang anda tahu tak, training ketika dia umur kecil lagi. Kena lempuk, kena gantung dia, kena kepala ke bawah, kaki ke atas, henjuk kepala, bubuh kayu, pukul kayu sampai tangan berdarah-darah. Dia selama hampir berapa tahun, dia belajar 10 tahun. Dia training saja 10 tahun, dikurung, dia rendam dalam air, duduk situ 2 hari 2 malam. Dan bila dia lawan, dia masih kalah apa? Dia masih kalah. Sebab action, tindakan dia yang pertama, dia cuba bertarung dengan kalah, 2 kalah, tapi dia mula belajar sebab dia sudah ada pengetahuan. Oh, begini tak boleh buat. Begini aku nak menang. Aku kena berlaku tindakan begini. Training aku begini. Tambah lagi ilmu aku. Perlu ada apa. Dan akhirnya dia makin bijak, makin kuat, makin pandai dan mengatasi semua orang. Sama kita dalam bisnes di Vault 10 pun sama. Kalau dia mudah untuk kita semua, saya bagi tahu semua orang berjaya, itu tak masuk akal. Yang hebatnya, kenapa dipanggil top 20, top 10? Kenapa top? Setiap benda untuk kita sukses mesti, contoh lawan lari 100 meter kan ada juara, bola dia ada apa, champion, juara, pertandingan bola sepak dunia siapa dia ada. Semua benda tindakan yang menjadi juara, orang yang berjaya adalah yang paling sukses. Orang yang main bola, adakah dia bodoh? Semua orang main bola sama. Semua juara bola sepak dunia ni, anda tengok dia punya ni, semua hebat bertarung. Jadi yang duduk, kalau 10 pasukan bola yang terhebat di dunia bertarung, anda tengok semua tu dah hebat dah. Tapi tetap ada yang kalah. Tapi dikalah pada high level. Contoh kita di Vault 10, kalah tak? Siapa champion utama income yang terlalu besar? Murti. Kartun kalah dengan Murti. Kalah. Tapi kalah dia tu berbaloi, tak berbaloi.
Samalah dengan orang main bola tu, walaupun kalah, mereka tu tetap diagungkan sebab mereka duduk di peringkat tertinggi. Yang orang lain susah, orang lain pun tak duduk nombor 2 pun, orang nak capai pun susah. Contoh macam Kak Tu duduk di nombor 2 income sekarang, kalau nak capai tahap dia, bukan semua orang boleh capai. Dia sukses. Cuma kalah dengan seorang saja, tapi dia menang dekat beratus orang di bawah saja. Sama juga orang yang ketiga. Kita punya champion Iron Lady kita, orang India, yang pertama, dia kalah tak dengan 2 orang di atas. Kalah 2 orang, tapi dia menang berapa ramai. Semua orang di bawah tu dalam Volten, dia kalahkan semua sekali. Ini kita contoh income tu sebagai champion lah, contoh. Kan? Jadi kita tak perlu lah. Jadi dalam Volten kita nak 20 top 10 contoh. Jadi 20 orang tu dia panggil sukses dibandingkan dengan orang lain. Tapi kalau dibandingkan 20 orang tu bertarung sesama sendiri, tetap mereka ni juara. Tetap mereka mencapai sesuatu target. So anda, nombor satu saya beritahu tadi, hari ni anda dengar ceramah saya baik-baik. Dengan izin Allah, saya mendengar sendiri. Kita belajar sungguh-sungguh, fokus dekat apa yang perlu kita mengetahui dalam Volten ini. Semua sudut. Anda mengantuk, malas, anda rasa give up, anda rasa malas. Kalau anda nak mencapai tahap-tahap tertentu, you mesti tetap belajar dan mula bertindak. Ingat, kali pertama buat tak jadi, tak apa, jangan ulang berkali-kali benda yang sama. Jadi penyakitnya pula kita ni, bila kita duduk esok, kita ulang lagi. Rasulullah pernah bagi tahu, orang yang paling bodoh di dunia ni, yang saya tahu lah, kalau ustaz saya pernah dengar satu ustaz, banyak juga lah ustaz dia bagi tahu. Rasulullah kata orang yang paling bodoh di dunia ni apa? Orang yang dipatuk oleh ular yang sama di tempat yang sama 2 kali. 2 kali. Ular tu juga datang, patuk kat kaki kita di tempat tu juga. 2 hari lagi datang, ular tu juga datang kat kita juga, tempat tu juga dia patuk. Memang bukan ular tu bodoh, kita bodoh. Sama juga bila kita dah belajar, dah tahu dah benda tu kita buat tak terima orang macam ni, kita closing macam ni tak dapat, kita jumpa kali kedua, kita ulang lagi benda yang sama. Dah tahu dah benda tu fail, jangan ulang, upgrade. Kali kedua gagal, kaedah ni pun. Maksudnya 2 hal kita dah tahu, jangan buat. 3 kali gagal, 3 hal aku dah tahu dah. 4 kali gagal, 4 cara ni pun tahu dah juga. 4 hal aku tahu dah, jangan lakukan ini kalau aku nak sukses. Makin hari makin bijak atau makin pandai. Akhirnya kita akan tetap jumpa kunci kaedah sebenarnya untuk kita buat closing tu macam mana. Ini yang kita perlu lalu. Dan dia perlu apa? Dia perlukan time, masa. Jangan buat seminggu nak sukses. Jangan ingat buat sebulan nak sukses dah, 2 bulan nak sukses ke. Anda belajar betul-betul. Sebab di Volten, saya bagi tahu kepada anda, contoh, cikgu, saya buat memang tak reti. Saya hanya dapat 2 RP je sebulan. 2 RP je sebulan. Slow sungguh saya. Okey, cakap bodoh. Ni kita cakap kita bodoh. 2 RP tu bersama berapa ringgit? RM200. Anda boleh simpan 2 RP tu. Simpan saja. Cukup setahun. 2 kali 12, 24 RP. Anda tahu 24 RP tu bersama berapa? RM2,400. Saya tanya anda, boleh tak kita pergi kerja, hari-hari pergi kerja, kita boleh simpan sebulan 2,400? Boleh tak? Tu baru 2 RP sebulan tu. Ni cakap ni, kalau anda rasa give up, anda jangan duk tunjuk hero-hero tu, anda nak lawan dengan hero-hero. Anda tengok dulu keadaan kita biasa. Kalau kita sebulan kita buat 4 RP saja. Tiap-tiap bulan kita dapat 4 RP ya. Tak masuk bonus tau. Bonus katalah kita habis gunakan. Bonus kita di Volten habis kita gunakan. Tapi kita ada save 4 RP sebulan. Maintain je cikgu. Saya tak kuat 4 RP setiap bulan 4 RP. Okey, 4 RP kalau kita cukup setahun 12 bulan, anda kali dengan 4 kali 12 berapa? 4 kali 12 berapa? 48. 4,800 anda simpan duit anda tu. 4,800 okey apa? Anda kerja buat part-time dapat 4 RP sebulan, 4 RP walaupun anda tengok orang lain buat 100 RP, 2 RP, tapi anda ada 4 buat part-time cikgu, 4 sebulan 4,000 lebih. Simpan duit. Yang dapat 10 RP, cikgu saya dah buat setahun tapi dapatlah 20 RP, 15 RP, 10 RP. Cuba kita ambil contoh 20 RP. Kita bodoh tak apa, cikgu buat outside ni lambat sikit, tapi 20 RP dah dapat cikgu setiap bulan. 20 RP anda simpan 20 kali dengan 10 bulan cukup lah. Berapa? 20 kali 10, 200 RP. Bersamaan 200 RP tu 20,000 simpanan anda. Sayang oi.
20,000 tu, tanya diri kita yang pergi kerja kilang ke kerja apa tu, ada tak simpan 20,000 sebulan? Kita simpan apa? Jadi anda jangan duk compare dengan cikgu. Tengok, berbaloi tak berbaloi kita buat benda ni. Walaupun kita buat sikit-sikit, kita buat pelah, kita kerja, cikgu kami kerja. Okey, saya maafkan, saya fahamkan anda. Tapi walaupun tuan-tuan mengantuk, anda learn, belajar, simpan sikit-sikit, buat juga. Akhirnya anda tekan tengok. RP point, very powerful. Kalau kita dah capai 20 RP, nanti insyaAllah lepas tahu kita capai 30 RP, 30 RP sebulan, 40 RP. Kalau kita capai 50 RP setiap bulan, anda tahu tak 50 RP tu bersamaan dengan berapa? 5,000. 50 RP je setiap bulan. Mungkin setahun buat baru capai cikgu, slow-slow saja. Tapi saya akan buat juga cikgu. Saya insyaAllah saya akan buat. Okey, anda akan belajar dan bertindak sungguh-sungguh cikgu. Okey, lepas tu anda buat 20, 30 RP. Kalau dah capai 50 RP pun masih slow. Masih 50 RP saya rasa anda masih belum boleh naik kat top 20 lagi. Tak apa, tak naik top 20 pun tak apa. 50 RP tu bersamaan dengan 5,000 sebulan. Kali dengan 10 bulan je. Tolaklah error kita tu 2 bulan. Kita kata setahun tu 10 bulan je. Anda ada simpan 500 kali 10 bersamaan dengan berapa? Kalau 5,000 50 tu bersama 500, so anda simpan 50 RP tu kali 100 bersama 500, anda kali dengan 10 bulan. 5 kali 10, 50, anda menyimpan lebih kurang berapa? Kalau 50 RP tu 5,000. 5,000 tau. 50 RP tu 5,000, kalau 10 bulan anda tahu dah 50,000 saving anda. Gimana fikir baik-baik? Kita nak simpan 50,000 sebulan ni, gaji berapa sepatutnya untuk kita save. Cuba kita tengok, kita bekerja makan gaji setiap hari, kita boleh simpan duit tak 5,000 sebulan? Hanya berpangkat tinggi-tinggi tu nak simpan 5,000 pun tak boleh. Di Volten ni anda belajar sungguh-sungguh, RP point tu anda boleh simpan. Nanti mungkin tahun depan pun tak apalah, 5,000 sebulan lah, ni simpan 1,000 sebulan pun okey, 500 sebulan saving pun okey. Cuma jangan duk banding, cikgu orang lain tak boleh capai, aku pun tak. Anda lakukan terus belajar. Jangan stop. Learn. Belajar dan bertindak dan terus belajar. Bukan kita nak mati pun kan. Dan kita ada masa kita bertindak, kita buat online, kita buat apa. Jadi tindakan tu biar betul. Sikit. Dan anda kelebihan di Volten dibantu oleh syarikat, dibantu oleh upline anda, dibantu oleh sideline anda. Banyak yang dibuat. Ambil belajar. Penyakit kita ni sebab kita malas nak belajar. Bila saya berceramah, jemulah cikgu dengar kan. Saya berceramah bukan bagus, tapi data-data tu penting. Nampak simple. Dah dengar dah cikgu. Tapi kita buat ke tak? Kita dengar lain, buat lain. Cuba anda belajar sistem semua. Apa saja relate dengan Volten ni. Orang lain buat setahun nak faham, anda cuba buat sebulan nak faham. Tentu anda lebih pantas. Tentu tindakan anda lebih pantas daripada orang lain. Sebab anda berfikir orang lain ambil setahun baru nak faham semua. Anda sebulan, berhempas bulan tentu menyakitkan diri anda. Tetapi sebulan, faham semua dah. Produk boleh explain semua, boleh berdepan dah. Okey, tindakan, dah cuba buat dah. Jumpa prospek 2, 3, 4, 5. Cuba buat home party, cuba buat save produk. Cuba buat. Oh tak laku tak apa. Kali pertama, macam ni tak boleh. Kali kedua, tak boleh juga. Kali ketiga, tak boleh juga. Kali keempat, nak boleh sikit cikgu. Boleh kelima, ke-6, ke-7, ke-8. Yang penting terus bertindak. Masalah cikgu tindakan pun tak buat cikgu. Bangun pagi tidur sebulan, patut baru buat sekali cikgu. Baru jumpa prospek sekali. Jadi macam mana? Saya kata tadi kan, bila anda dah belajar betul-betul, tindakan anda adalah bergantung kepada speed anda. Dia bergantung kepada speed. Jadi kita belajar sungguh-sungguh. Ni banyak orang dia dengar ceramah saya, lepas tu dia faham, dia tak, penyakitnya kita tak lakukan. Kita faham tapi kita tidak lakukan benda tu. Tangguhkan dia. Sebab apa? Hantu yang paling dahsyat dalam diri kita, hantu raya tu, dia malas. Malas cikgu nak fikir, cikgu tua-tua ni cikgu berkarat dah otak. Memanglah bila kita duk berlama malas berfikir, dari muda pun duk cakap juga. Masa kita muda malas fikir. Kan malas fikir, lama dah tua memanglah dia berkarat. Besi kalau duk lama-lama tak cuci dia berkarat juga. Semua benda sama, otak pun berkarat. Jadi sebab tu buang karat tu, sakitlah sikit tapi tahan, bukan nak mati pun. Bukan nak mati pun. Anda tengoklah. Hari ni anda cuba anda lakukannya. Esok anda matilah. Anda pengsan tak? Tak ada pun.
Tapi anda akan rasa perubahan dalam diri kita tu. Kita akan rasa, oh aku sebenarnya hebat. Sebenarnya aku mampu, patutnya aku buat dulu dah macam ni. Perangai aku patut bertukar lama dah. Dulu aku kerja menyalahkan orang ni, menyalahkan orang ni, marah orang tak betul. Orang tak betul sebenarnya yang mangkuk ayunya aku. Yang tak berjayanya aku. Jadi anda tengok tadi. Topik yang tadi, betul tak orang tu bodoh? Topik saya hari ni, betul ke kita bodoh? Tak. Orang bodoh yang paling susah kita nak cari di dunia ni. Orang bodoh memang susah nak cari. Yang sebenarnya orang yang tidak tahu. Malas ambil tahu. Bila dia malas nak belajar, dia tak tahu. Bila dia tak tahu, orang lain tengok dia bodoh. Sebenarnya dia ada tindakan, tapi dia malas tadi menyebabkan orang panggil dia bodoh. Wah, orang bodoh susah nak cari di dunia ni. Bayangkan anda panggil orang bodoh seorang kat saya tengok. Esok kita ajar dia apa yang dia nak belajar. Dia akan belajar. Paksa dia belajar. Dia akan, bila dipaksa belajar, akhirnya dia pandai. Sebenarnya dia bukan bodoh. Bodoh ni lain. Tak pandai tu lain. Tak tahu tu lain. Berbeza. Bodoh ni susah nak cari orang bodoh di dunia ni. Yang tak tahu ramai sebab malas nak belajar, malas nak tindak. So anda yang nak sukses di Volten, learn. Mula kita sama-sama. Ayah anda, kita buat sama-sama. Jadi tak jadi tu memang Allah dah tentukan. Kita buat je. Learn, belajar sungguh-sungguh. Sistem, belajar faham sampai habis. Kemudian belajar komunikasi. Cikgu malu pula cikgu. Cikgu kata dah tadi, saya dah okey, dah rajin lah belajar cikgu. Tapi saya pun berani dah. Tapi ada satu lagi. Malu. Macam mana orang tu hantu nak buang rasa malu tu pula. Cikgu dah jumpa orang malu. Ya Allah, ya Tuhanku. Malu tu sebenarnya, anda tahu tak? Hantu raya, dia duk goyang kita. Jangan pergi malu. Sebenarnya tak, orang tak. Contoh. Anda duduk dekat kedai kopi, tiba-tiba datang satu orang jual produk dekat anda. Pernah tak ada condemn? Mat, tak malu kan kau jual-jual produk ni? Mat, kau tak malu ya? Pernah kita kata orang macam tu? Kita tak pernah kata pun. Kita datang, malah kita tengok dia, kita support dia lagi. Tapi kita yang nak jual tu rasa malu tak? Rasa malu pasal apa? Kita malu pada tempat yang tak betul. Orang tak kisah pun. Orang tak kisah pun anda jumpa. Malah orang berbangga dengan sikap anda yang begitu rajin, berani dan sebagainya. Orang berbangga. Tapi kita ni, hantu duk jolok kita. Malunya nak jumpa. Nak taja orang, cikgu kawan tak ada lah cikgu. Saya kawan saya semua saya dah jumpa semua tak nak. Duduk kat kedai kopi. Yang duduk penuh kat dalam kedai tu siapa dia? Orang. Saya pernah buat demonstrasi apa? 2 hari lepas pun saya buat demonstrasi. Datang satu kawan. Saya ni tak pandai ni. Saya terus panggil 2 orang dekat kedai tu. Mat, mari duduk dengan saya sekejap. Terus saya tunjuk cara sponsor dia. 2 bulan lepas ada satu orang kata, saya orang tak ada. Saya terus panggil satu kawan. Mat, saya pergi. Hang tengok saya pergi. Kat kedai tu juga. Pergi. Terus beli. Basic. 3 akaun terus dia bayar. Kita duduk kedai. Kita anggap semua orang tu, kita dah pangkah dah. Dia orang tak boleh jual. Cuba kita guna thinking yang bagus. Anda masalahnya yang kita nak ajak kita jadi ejen tu adalah orang. Keliling kita tu orang, cuma belajar bagaimana kita nak berdepan dengan orang yang kita tak kenal. Kan kita kena learn something, betul tak? Jangan masuk tak tentu hala. Bila orang tu tak kenal dengan kita, duduk satu taman dengan kita, tak kenal dengan kita. So kita kena belajar tak? Kena belajar. Masalah kita tak belajar, kita duduk tengok dolar duduk dia buat syarikat A. Kita pula dolar taja A, taja B, B taja C, C taja D, D taja E. Mari company baru pula C pula naik duduk atas, C taja B, B taja A pula ke bawah. Mari hal baru pula A kata baik aku duduk atas, aku duduk company baru pula duduk atas. Lama dia anda tengok dia pun ni berputar-putar dalam company yang sama tu. Lawan siapa duduk atas. Dia ingat siapa yang duduk atas tu sukses. Semua terang salah tafsir. Nak buat dalam bina rangkaian ni kita kena duduk di atas. Bila duduk atas ni kita sukses. Brother, saya bagi tahu kepada anda. Di atas kaya ni berlambak di atas tu. Fail pun. Apply yang ramai apa? Tak ada income pun ada. Bukan location saya bagi tahu kepada anda. So, bila anda duduk kata, cikgu nak cari prospek susah. Yang anda duduk depan dengan saya tu, di kedai kopi tu semua keliling tu semua orang. Kenapa anda rasa malu nak jumpa? Anda tak belajar. Tak habis bab tu. Nak tengok live saya buat secara langsung kepada anda. Secara langsung anda nak tahu, nak kata kalau anda nak cabar saya. Mai depan saya. Anda tunggu walaupun campak saya di tempat mana yang saya tak kenal. Campak saya di situ. Anda tengok saya boleh belajar tak? Soal dia masuk tak, saya akan berusaha jumpa dengan dia. Soalan saya tadi, dia nak sepak saya ke? Dia nak tampar saya ke? Kalau kita berilmu, kita dah tahu dah kaedah dia macam mana nak masuk. Kan benda tu kena belajar.
Kita malu sebab kita tak ada ilmu. Kenapa aku malu? Kita kan dulu suruh menyanyi karaoke, malu. Kawan-kawan ajak pergi karaoke, nyanyilah selagu, malu. Bila dia pandai menyanyi, mengalah dia pula ajak, jom kita pergi karaoke malam ni. Laju pula dia. Sebab itu saya bagi tahu kepada anda, soal malu tu sebenarnya sebab kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita takut orang condemn kita. Perasaan malu adalah takut daripada apa orang pandang kepada kita. Itu dari menjadikan kita malu. Sebenarnya kalau kita master, kita tahu nak convince. Anda campur ada orang saja dalam voting, kita nak apa? Createkan 4 leader yang macam kita. So, anda tengok di kedai mamak tu, saya duduk di Kulim, anda tahu tak? Setiap hari saya duduk di 2 kedai mamak. Saya tak ada keluar jauh-jauh. Tapi saya duduk kedai mamak, saya tahu di situ ramai orang. Saya dapat kawan baru satu, idea baru satu, dan mengajar saya teknik bagaimana untuk saya berdepan dengan orang-orang yang saya tak kenal. Setakat hari ini sangat positif. Sama ada saya boleh sell produk saya. Saja-saja saya tunjuk hari tu. Satu kawan, anda tahu tak, ada satu kawan saya, dia, masalah saya ni, saya tak ada duit, dia kata. Bila saya bagi produk dekat dia, nah, saya boleh bantu anda ni, saya bagi 2 kopi ni. Pergilah jual, saya ajar anda kopi ni apa, kita VKF ni apa. Saya tak pandai, dia reject tu, dia hantar dia, tak boleh, saya tak pandai. Saya berasa nak marah tu, saya kata tengok saya buat sekarang. Tengok sekarang. You tengok sekarang, dia pada tak ada duit tu, saya ambil 2 kotak tu, saya bangun, saya pergi meja. Saya pergi kat meja. Tak dan 3 meja habis 2 kotak produk. 3 meja baru saya pergi. 2 kotak produk RM60 satu orang bayar. RM60 saya untung berapa? RM15. RM60 lagi satu saya untung RM30. Saya ambil masa tak sampai 30 minit pun. Nah, saya bagi kat dia, nah duit kau RM30, aku tolong cari, aku tolong jual. Malu dia. RM30 kau duk kata tak ada duit. Sebab apa? Bukan bodoh. Ingat saya kata tadi, bukan bodoh. Bukan kita bodoh, kita tidak mahu belajar. Itu sebab dia. Tak ada orang bodoh di muka bumi ni. Susah carilah orang bodoh ni. Tetapi kita malas nak belajar. Nak belajar malas, susah, malas fikir. Bila dah belajar pula, malas bertindak. Bertindak tak betul sikit, merajuk dah. Bila kita kata benda yang kita belajar, Jackie Chan tadi kalah kali pertama, kalah kali kedua, kalah kali ketiga, kalah 10, 20. Lama-lama dia makin bijak. Akhirnya dia jadi champion. Samalah kita di Volten. Anda dapat company yang hebat seperti ini, bersabar, tapi sentiasa bertindak non-stop. Jangan bagi orang lain buat keputusan, kita buat keputusan. Dan anda buat target yang betul. Anda berusaha bersungguh-sungguh belajar. Jangan jemu-jemu belajar. Bantu kawan-kawan anda yang baru nak belajar. Dan kawan-kawan lain juga akan bantu anda untuk belajar benda-benda yang baru. Dan bertindak, jangan give up. Tidak ada orang mati kerana malu. Tidak ada orang mati kerana berusaha. Tidak mati, dia mati bab lain. Tetapi anda don't give up. Dari situlah timbul perkataan jangan give up. Kerana punca penyakit orang yang tidak mencapai target dalam hidup adalah bila dia ada give up di dalam diri dia. Kenapa dia buat berbulan-bulan tapi ilmu dia tak habis, tindakannya pun tak habis, dia sudah stop. Dia dah belajar tapi ilmu tu belum habis. Tindakan dia dah tindak tapi dia tindak tu baru sikit, belum lagi memenuhi syarat dia. Dan dia mengatakan dia fail. Dan dia stop. Dia kata aku give up. Dan itulah sebabnya keluar perkataan give up. Kerana bagi orang yang cepat putus asa, sebab dia cepat putus asa, sebab dia belajar baru sedikit, tindakan dia nak penghasilan tu cepat. Dia nak penghasilan tu cepat. Dia pun tahu tak mungkin buat 2 bulan boleh jadi millionaire. Tak mungkin 3 bulan. Kalau 3 bulan boleh jadi jutawan, ramai dah jadi jutawan. Dia tahu. Tapi dia tetap percaya aku sepatutnya dapat. Ini satu benda yang bodoh. Inilah baru dinamakan bodoh. Apa perkataan bodoh? Itulah namanya bodoh. Buat 3 bulan nak dapat 1 juta. Walaupun dia tahu dia, tapi dia tak nak buat, itu dipanggil bodoh. Kalau orang bodoh, memang susah cari. Tapi berfikir bodoh, memang ramai. So, saya harap diri saya akan dapat manfaat daripada apa yang saya cakap untuk diri saya sendiri. Dan saya minta kita semua sama-sama bagi target yang baik. Anda jangan ingat, so simple. Buang perkataan bodoh itu, saya ulang balik. Nombor 1, anda belajar. Biar anda muntah air pun, muntah darah pun, belajar A to Z tentang bisnes yang kita nak buat ni. Kemudian, action, tindakan tu berani. Menghadapi apa saja cabaran dan rintangan yang orang tembak kita dan sebagainya. Anda don't care.
Kerana ingat, setiap kali anda kalah, anda sudah tahu jangan buat benda tu, anda akan kalah lagi. So anda akan belajar kali kedua. Kalah masih, oh 2 hal aku belajar. Kalau 2 ni aku buat pun aku kalah. 3 kali, 4 kali, akhirnya anda akan jadi juara. Macam mana Jackie Chan jadi juara juga. Macam mana orang-orang jadi hebat. Mereka tu tak pernah pun kita tengok satu orang yang pelari pantas di dunia, 100 meter. Dia 2 kali 2 minggu belajar, terus dia jadi juara dunia lari 100 meter terpantas. Mana ada? 6 tahun, 10 tahun, seorang-seorang pagi-pagi jogging, pagi-pagi berlari, berlari di bukit, berlari di gunung, turun naik untuk jadi champion 100 meter je pun. Bertahun baru dapat. Kita buat 2 bulan nak jadi jutawan, 3 bulan nak jadi macam orang lain. Itu namanya bodoh. Itu baru nama bodoh. Kita bukan bodoh. So kita belajar, jangan give up. Anda tahu, selagi kita belajar dan kita bertindak, apa yang kita belajar tu, dia akan imbangkan kita, insya-Allah. Cuma anda fokus dekat time, masa tadi. Anda jangan biar benda tu ditangguhkan. Waktu anda free, belajar. Dan waktu anda free, target anda setiap hari. Esok jumpa berapa prospek, jumpa. Even dia orang okey tak okey, anda tahu, satu, aku makin pandai. Aku akan makin pandai dan aku akan makin pandai. Dan bila sampai tahap aku dah jadi master, insya-Allah Allah bagi makbul pada aku akan capai apa yang aku inginkan. Okey? So saya harap apa yang saya share dengan anda hari ini dapat manfaat untuk diri saya dan untuk semua kawan-kawan baik saya. Dalam ni semua sahabat saya. So saya doakan kita sama-sama sukses dan kita dapat membantu ramai kawan-kawan kita yang mereka sekarang ni pun susah. Anda tengok dengan COVID-19 sekarang, kita dapat sikit membantu mereka dengan income kita yang dapat lebih. InsyaAllah kita boleh tolong kawan-kawan kita yang lain-lain. Yang mana mampu, tak mampu, orang sakit dan sebagainya. Banyakkan bersedekah dalam kita untuk bantu kita sukses di Volten. Okey? So selamat malam. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.